Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah pada petang ini dapat kita bersua sekali lagi dalam PDPC online. Moga-moga anak-anak sedang keadaan sihat dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Baik, Alhamdulillah. Baik, petang ini Ustazah akan masuk pada tajuk sirah. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Baik, apa khabar semua anak? Sihat Baik Baik, jadi boleh bersedia dengan subjek kita pada petang ini. Boleh buka buku. Kita masuk pada tajuk yang pertama, tapi pada unit yang kedua. Tajuk yang pertama hari itu kita masuk kepada peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, di mana Nabi mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Harap yang pada tajuk yang pertama tadi, unit yang pertama tadi, kamu dah bersedia dengan nota yang ringkas. Jadi hari ini kita masuk unit yang kedua, iaitu dakwah Nabi secara rahsia. Setelah Nabi mendapat wahyu yang pertama tadi, dan Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara rahsia. Baik, apa rahsia? Rahsia sama dengan sulit. Diam-diam. Tak boleh orang tahu. Apa itu rahsia. Jadi, atas dasar apa yang membuatkan Nabi terpaksa Nabi kena berdakwah secara sulit? Maka jika kamu masih ingat lagi dalam unit yang pertama hari itu, Nabi telah pun berselimut pulang daripada Gua Hira. Nabi pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan berselimut. Dalam tempoh berselimut itulah maka turunnya ayat ini, iaitu ayat menyuruh Nabi berdakwah secara sulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dalam pada Nabi berselimut, maka turun ayat tersebut. Hai orang yang berkemul ataupun yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkan. Jadi dalam tempoh Nabi berselimut tadi, Nabi dapat wahyu yang kedua supaya Nabi bangun dan memberi peringatan kepada umat-umatnya. Baik. Okey. Lihat, kita masuk pada poin. Apakah tujuan Nabi kena berdakwah secara sulit? Okey, kita lihat kat situ. Warna biru supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Kita bayangkan bahawa apa ajaran atau amalan orang-orang Quraisy? Mereka hanya menyembah berhala. Apa yang dilihat di muka bumi itu, yang memberi yang mereka rasa ada kuasa. Jadi jauh sangat pegangan mereka dengan apa yang Nabi nak sampaikan tadi. Jadi Nabi kena belajar dulu. Sebab Nabi baru sendiri. Jadi Nabi kena belajar dulu mencari orang-orang di sekeliling supaya beriman, percaya kepada apa yang Nabi nak sampaikan. Sebab itu. Okey.
Itu tadi tujuan Nabi berdakwah secara sulit. Tujuan Nabi berdakwah secara sulit supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Jadi yang apa maksud Al-Mudassir, iaitu maksudnya wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Khusus itu adalah wahyu Nabi yang kedua. Baik. Okey. Lihat. Jika kamu mungkin dapat membaca lebih awal, kamu akan dapat tahu. Nabi sampaikan, kamu terus akan awal nampak lah. Jadi dakwah Nabi secara sulit dilakukan selama 3 tahun. 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit, secara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tapi Nabi dapat jugalah. Lihat situ, kamu boleh lihat pada buku teks kamu pada muka surat 7. Muka 7. Kat situ dalam petak ni, saya tak maklumkan kat sini. Kamu boleh semak buku teks dia. Baik. Saya cuma lampirkan sedikit lah dekat sini. Baik, di kalangan wanita. Siapakah di kalangan wanita? Iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Iaitu siapa dia? Isteri baginda sendiri. Itu adalah wanita pertama yang memeluk, yang beriman kepada Allah. Baik. Di kalangan lelaki pula iaitu di kalangan wanita Sayyidina Khadijah binti Khuwailid dan juga Ummu Aiman. Dan dua di kalangan wanita. Cuma saya perhati adalah wanita pertama, isteri baginda sendiri. Baik, di kalangan lelaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Sayyidina Abu Bakar adalah sifatnya sangat-sangat siddiq, iaitu membenarkan apa jua yang Nabi kata, pasti Sayyidina Abu Bakar akan iakan, yakin. Itu adalah perintah daripada Allah. Di kalangan kanak-kanak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik, itu di kalangan kanak-kanak. Baik, seterusnya di kalangan hamba Zaid bin Harisah, di kalangan hamba. Dan di kalangan sahabat pula Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu boleh lihat dalam buku teks lah. Cuba saya ringkaskan. Dah maksudnya dah kategorikan, yang mudah untuk kamu ingatlah. Baik. Okey. Seterusnya, siapakah target ataupun sasaran dakwah Nabi? Siapa sasaran dia? Itulah di kalangan kaum kerabat terdekat. Siapa kaum kerabat dia tadi? Kan kamu boleh lihat isterinya, lepas tu pengasuh Nabi, lepas tu saudara-saudara Nabi terdekat. Tu ahli keluarga dia, kaum kerabat terdekat dan juga sahabat-sahabat karib. Sahabat-sahabat karib. Nabi tak melibatkan orang awam lagi. Hanya orang-orang yang terdekat, yang berhampiran dengan Nabi, yang Nabi rasa untuk mencari kekuatan. Untuk berdakwah. Yakinkan dulu ahli keluarga yang orang-orang yang berhampiran, yang terdekat dengan Nabi. Okey. Lihat ni. Bila berdakwah, mesti nak tahu tempatnya. Jadi di manakah Nabi mula berdakwah secara sulit? Iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu adalah tempat Nabi. Tempat kalau sekarang nak kata apa? Dewan. Benda tu kecil. Jadi rumah lah. Secara diam-diam saja. Waktu-waktu tertentu mereka berkumpul mencari ilmu. Nabi mencari kekuatan. Okay. Jadi dalam tempoh 3 tahun tadi, baik,
dalam tempoh 3 tahun tersebut, berapa ramai yang beriman kepada Allah yang menerima seruan Nabi, iaitu seramai 40 orang sahaja yang telah memeluk Islam, termasuk Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab adalah terkenal sebagai orang yang paling digeruni di Mekah. Orang yang paling digeruni, maksudnya memang dia panglima yang sangat takut. Dengar nama Umar, orang akan lari. Begitu. Jadi bila Umar sendiri telah memeluk Islam dalam tempoh 3 tahun termasuk. Jadi Nabi menerima satu kehadiran Umar ini satu benda yang lagi kuat. Umar ini dia dah berani sebagai perisai Nabi. Dia di bagian hadapan Nabi. Itu menyebabkan Nabi rasa kuat. Nabi dah. Alhamdulillah. Jadi itulah tempoh tersebut. Dalam tempoh 3 tahun hanya 40 orang saja yang yakin dan percaya kepada ajaran yang Nabi bawa. Baik. Okey. Setakat ni macam mana? Adakah anak-anak dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan? Okey, alhamdulillah, harap Ustazah mengharapkan begitulah ya, dapat difahami dan kamu faham cerita tersebut. Jadi dengan secara ringkas tadi, cuba buatkan sedikit jugalah nota apa yang Ustazah yang kamu lihat pada video tadi, cuba dapatkan cuba catatkan. Nanti kalau baca dalam buku dia panjang, nanti kamu susah nak ingat. Jadi Ustazah bagi ringkas tu akan dapat membantulah dalam pembelajaran kamu. Baik. Jadi rasanya cukup setakat ini sahaja ya, pembelajaran kita pada petang ini. Harap anak-anak dapat memahami dan juga dapatlah sedikit ilmu, sedikit itu memberi manfaat. Okey. Jadi Ustazah sudahi PDPC online perang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.